تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah taufiknya dapat kita hadir dalam majlis ilmu pada malam ini. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung bacaan kita. Kita akan sambung bacaan pada muka surat 119, iaitu berkaitan dengan tajuk makna al-iman dalam bahasa. Adakah at-tasdiq ataupun tidak? Namun saya baru dengar ni satu klip soalan. Biasanya kita buka soalan di belakang. Oleh kerana soalan ni sampai dan disebarkan tentang satu tajuk video yang dikirimkan pada saya sekarang ini, menjawab tuduhan ke atas kitab Ihya Ulumuddin Syekh Anas Asy-Syarfawi Syria, antara pentahqiq kitab Ihya. Dalam video ni yang saya dengar tadi, tak tahu kita perlu tak perlu kita buka video, kita bukan nak react, kita nak apa yang disebutkan secara umum bahawa apa yang disebut di belakang atau di akhir video, dia mengatakan bahawa dalam kitab Ihya Ulumuddin hanya terdapat 20 hadis palsu. Dan dalam klip ini saya berkomen secara ringkas lah, dan kerana beliau salah seorang daripada pentahqiq kitab Ihya, tak silap saya daripada Darul Minhaj yang di Jeddah, satu cetakan terbaru bersempena dengan hari menyambut kewafatan Al-Ghazali tahun ke-900. Dicetak satu kitab Ihya Ulumuddin 10 mujallad, antara kitab yang paling cantik lah dari segi kulitnya, warnanya, dan teks bahasa Arab yang diletakkan dengan barisnya. Ini cetakan Darul Minhaj, dan dari segi itu tidak ada masalah. Dan dari segi teks asal, iaitu mereka membuat perbandingan terhadap makhtutat yang terdapat di dalam dunia akademik, iaitu yang disimpan, tak silapnya 20 makhtutat kitab Ihya Ulumuddin. Mereka buat perbandingan. Bab ini boleh dikatakan cetakan ini antara cetakan yang terbaik. Namun apa yang dilakukan oleh beliau, salah seorang pentahqiq, tak silap saya lah, kalau saya salah, alasan beliau kemukakan dengan alasan yang apa yang berlaku di Darul Minhaj cetakan itu sama je. Apa yang saya dengar tadi, apa yang perkara yang sama yang disebutkan. Dan saya yakin kerana disebutkan beliau pentahqiq Ihya, kalau ikutkan kepada zon saya, zonnul ghalib lah, beliau salah seorang daripada tim yang mentahqiq kitab Ihya Ulumuddin yang terakhir. Jadi apa yang dibayangkan di sini dalam klip ini, dibayangkan seolah-olah ada satu kumpulan manusia yang tidak faham tentang ilmu hadis, yang anti kepada hadis palsu. Manusia, ada satu kumpulan umat Islam yang mengajak manusia untuk membuang atau membakar hadis Ihya seperti mana disebutkan. Okay. Ini suatu dakwaan yang tidak tepat. Sebelum bincangkan 20 hadis ke, itu kita letak, saya akan komen kejap lagi. Tapi cara nak cakap siapa, penceramah ataupun dalam klip ni menjawab, sebenarnya lebih kepada nak membayangkan bahawa orang-orang yang menentang ataupun yang mengkritik Ihya Ulumuddin adalah orang-orang yang jahil tentang ilmu hadis.
dan dakwaan-dakwaan palsu, dan tidak membezakan antara hadis maudhu' dan hadis dhaif dan sebagainya. Semua yang disebutkan dakwaan ini dakwaan yang palsu dan dusta, dan saya hampir sampaikan saya cerita gini, saya nak biar ke belakang, saya takut kepala saya duk ganggu je ni. Nak jawab satu persatu, tapi kalau nak betul-betul jawab, minggu depan saya datang, saya jawab khas. Mana tentang video ni nampak macam ilmiah, nampak macam ilmiah, tapi di sebaliknya banyak tuduhan-tuduhan yang cuba dibayangkan bahawa orang malah disebutkan pentahqiq kitab yang terkenal, termasuk disebutkan beberapa buah kitab yang pastinya pentahqiq yang disebutkan adalah Syekh Salim Ad-Darani rahimahullah, baru meninggal. Seolah-olah Syekh tidak membezakan antara dhaif dengan palsu dan sebagainya. Ini semua dakwaan-dakwaan. Cuma untuk perbincangan kita ringkas, betul ke 20 hadis sahaja dalam kitab Ihya Ulumuddin seperti mana disebutkan bahawa beliau menukilkan daripada kata-kata Al-Imam As-Subki rahimahullah, mengatakan bahawa dalam Ihya Ulumuddin terdapat hampir 1000 hadis, lebih kurang 920 hadis. Ada ini yang kita hafal lah, kita belajar, yang ada hadis yang tidak ada sumbernya, la aslalah. Mana kalau buka kitab pun tak jumpa kat mana-mana kitab. Kemudian datang Al-Iraqi melihat balik apa yang hadis-hadis yang disebut oleh Al-Subki, didapati bahawa sebahagian daripada yang dikatakan tidak ada sumbernya itu ditemui kitabnya. Jadi tinggal kata Iraqi yang tak ada sumbernya hanya dalam 200 lebih. Selepas Al-Iraqi datang Murtada Az-Zabidi, tengok balik, dan bila tambah lagi, ada sebahagian hadis yang dikatakan tak ada sumber langsung. Maksud apa tak ada sumber? Tak ada nama-nama di kitab dan tak ada sanad. Tiba-tiba hadis-hadis begitu saja. Maka mana lebih saya tak pasti berapa Az-Zabidi tambahkan lagi mana hasil penemuan beliau terhadap hadis yang tidak ada sumber dalam Ihya Ulumuddin, iaitu tidak ada sanad dan tidak ada kitab asalnya. Kemudian kata penceramah ataupun Syekh Anas Syarfawi, beliau kata, dan saja kalau pada awalnya memang hormatlah saya dengar sekali, tapi bila tuduhan-tuduhan yang beliau lemparkan dengan gaya begitu, saya tak berapa percaya. Bila beliau kata hanya tinggal 20, kalau betul sekalipun, mana tinggal, beliau kata cek hadis yang tidak ada sumbernya hanya 20, iaitu yang la aslalahu. Dan beliau bayangkan inilah dia hadis maudhu' dan hanya ada 20 hadis palsu. Ini yang disebutkan dalam video ini, dan yang diterjemahkan, dah ada diterjemahkan, boleh cek kat laman disebarkan oleh Ustaz Zamihan. Boleh cek lah, boleh tengok. Okey. Sekarang kita tanya balik, hadis al-maudhu'at yang dimaksudkan oleh ulama dalam Ihya Ulumuddin, adakah terhad kepada hadis yang tak ada sumber? Yang tak ada sumber langsung, ya mungkin ikut ceritanya apa disebutkan, betul lah Subki kata tak ada kat buku langsung. Hadis maudhu' bukan terhad kepada yang tak ada sumber langsung. Kenapa tak dibawakan berapa banyak hadis-hadis yang dikritik oleh Al-Iraqi, dikritik oleh imam-imam yang lain yang memang ada sanad, tapi sanadnya diketahui bahawa ianya maudhu'. Yang ni hanya fokuskan kepada kalam Al-Subki, mengatakan tak ada langsung sumber. Kalau dalam konteks itu, mungkin saya rasa mungkin betul, mungkin tidak, sebab saya pun tak percaya. Tapi apa yang boleh buat kajian, mungkin betul pun tidak. Namun hadis maudhu' tidak terhad kepada hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi tanpa sanad. Okay. Jadi kalau yang tanpa sanad, jelaslah tiba-tiba orang bawa hadis macam sekarang banyak, dan itu yang ditemukan dalam kitab Ihya. Dan yang mengkritik Ihya Ulumuddin adalah ulama-ulama mazhab Syafi'i sendiri. Al-Iraqi ke Az-Zabidi ke As-Subki ke, ini mazhab mana?
Ulama besar dalam mazhab Syafi'i, tak ada masalah kontroversi masalah mazhab awal ni nak tak. Masing-masing ulama ketika berkritik, mereka tidak menjatuhkan martabat Al-Ghazali dalam keilmuannya dalam banyak perkara, tapi mereka mengkritik dengan kejujuran dan cinta mereka terhadap Rasulullah, bukan kerana ingin mengajak manusia benci pada Ghazali, buang Ihya seperti mana dibayangkan. Dan itulah yang berlaku sampai mana-mana. Jadi sanad yang hadis palsu yang digambarkan dalam ini seolah-olah terhad kepada yang tidak ada orang yang reka hadis. Jadi kalau menjumpa saja Imam Ghazali nukilkan daripada mana buku, dah tak maudhu' dah. Tak. Dan kalam ini, cara fikir begini bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh beliau sendiri daripada awal klip. Dalam kitab Musnad Ahmad ada yang maudhu', kitab ni ada yang maudhu'. Dah, yang tu dengan sanad kau boleh kritik pula ada maudhu'. Yang sekarang ni ketika sampai kepada kitab Ihya, hanya fokuskan kepada yang la aslalah. Kenapa tak gunakan cara kritikan yang sama terhadap kutub-kutub musnadah? Musnad Imam Ahmad, disebutkan lagi nama Ibnu Majah, apa lagi kitab disebut, dikecualikan Tirmizi Mujtabah. Malah dikatakan kitab Sahih Muslim, ada kitab yang syaz. Kenapa kebijaksanaan dalam bab mengkritik kitab Sunnah tidak dibawa dalam menggunakan manhaj yang sama ketika mengkritik kitab Ihya Ulumuddin? Kitab Ihya Ulumuddin kita kata ada kebaikan yang banyak, cuma dikatakan ada dikritik dalam masalah hadis, dalam masalah ilmu kalam, dalam masalah tasawuf, wahdatul wujud yang terdapat dalam bukan tasawuf biasa yang bawa kepada wahdatul wujud, yang mengajak manusia supaya adanya perbezaan antara syariat, marifat dan hakikat dan sebagainya. Ini yang jadi kritikan utama. Dan antara yang hujah dibawa, hadis yang dibawa sekalipun, mana hadis ini hanya satu aspek. Dan hadis yang dibawakan yang tidak ada dalil langsung, mana tidak ada sumber langsung, itu pun dah disebutkan oleh ulama. Subki kata 900, Iraqi kata 200 lebih, Zabidi kata kurang daripada itu. Datang pada dia kata 20 hadis. Ini hadis yang tak ada mana-mana sumber. Yang ada sumber sekalipun selain daripada kutub sudah berapa banyak disebut. Dia hanya sebut hadis yang ada, saya dengar sekali imbas tadi, hadis yang ada sumber daripada kutub sittah lebih kurang dalam 2,000. Hadis kemudian ada lebih kurang dalam hampir 6,000 hadis. Berapa ribu lagi hadis yang sumbernya bertaburan. Sebab tu saya bukan nak mengurangkan kadar Imam Ghazali, dan saya secara jujurnya saya membesar dengan kitab Ihya Ulumuddin. Kitab yang paling saya suka sampai sekarang, kitab yang saya suka baca dan saya seronok dan saya sangat sayang. Sampai pada tengah keadaan memang kita doakan al-Imam, bukan orang biasa, orang yang hebat, seorang genius umat Islam. Tapi dalam bab hadis, jangan pula dibayangkan ulama yang mengkritik Al-Ghazali adalah ulama yang dengki dengan keilmuan Ghazali ataupun tidak mengajak manusia untuk bakar kitab beliau. Jangan dibayangkan begitu. Sehingga apa disebutkan seolah diperbodoh-bodohkan orang-orang yang tidak memahami. Seolah-olah orang-orang yang mentahqiq, dia saya pandai tahqiq. Yang disebutkan nama Syekh seorang pentahqiq yang hebat, Salim Ad-Darani, dia katakan tak pandai. Kaedah dia maudhu' dengan dhaif tak ada beza. Bezanya maudhu' ada perawi yang wada', yang dhaif tidak ada perawi yang wada', yang lemah. Itu satu pembohongan. Tak ada seorang ulama pun faham begitu. Dan saya yakin Syekh Salim rahimahullah pun tak cakap macam tu. Beliau seorang yang sangat alim. Buku beliau banyak menceritakan tentang perbezaan antara, menyebutkan perbezaan antara maudhu' dengan dhaif. Apa beza maudhu' dengan dhaif? Maudhu' langsung tak ada nilai dalam ilmu hadis. Hadis dhaif ada nilainya pada tempatnya. Kita kalau tak ada hadis dhaif, macam mana kita nak belajar takhrij? Siapa saya belajar hadis, kita tahu perawi ni saduq yukhti, sampai kepada perawi ni waham fihi waham sebagainya. Semuanya sebab ilmu dan sebab ulama mencatatkan hadis-hadis daripada perawi yang lemah. Dari situlah berkembangnya ilmu mustalah hadis, ilmu takhrij dan sebagainya. Dan ulama yang mengatakan bahawa yang meletakkan dalam bab persamaan antara ilmu hadis maudhu' dengan hadis dhaif kat mana, tidak boleh beramal dengannya dan tidak sabit hujah. Itu pun dibezakan dalam bab fadail. Bab fadailul a'mal dan targhib-tarhib, dia tidak mengasaskan amalan baru, dia hanya sebutkan fadilat terhadap amalan yang sedia wujud dalam agama Islam. Itu syarat Ibn Hajar dan disebutkan oleh semua ulama. Dikatakan hadis
hadis dhaif digunakan fadlul amal, bukan amalan yang tiba-tiba datang daripada mana, datang hadis dhaif dia sabit, tak. Dia hadis yang menceritakan tentang kelebihan amalan-amalan yang memang dah sabit daripada hadis yang sahih ataupun dalam sunat secara dalam sunnah Nabi secara umum. Dia cuma menyebutkan, tambahkan fadilat. Kalau begitu, ada tak ada hadis dhaif ni, dia tidak menambah atau mengurangkan agama Islam. Jadi pengamalan terhadap hadis dhaif dalam bab begini memang ulama bertolak ansur. Sebab apa? Hadis tadi tidak menambahkan sebarang amalan baru, amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi dalam beramal kita perlu berhati-hati. Kita kata tak boleh beramal dengan hadis dhaif, bukan bermaksud kita tolak, tak ada nilai. Tak, tapi untuk mensabitkan suatu amalan baru yang tak wujud. Hadis berkaitan dengan solat sunat sekian dan sekian, zikir sekian-sekian, tak wujud langsung. Dan tiba-tiba nak disabitkan dengan hadis dhaif, tak boleh. Tapi kalau memang perkara yang memang sedia wujud, hadis dhaif datang menceritakan tentang fadilat, tentang kelebihan, kita harapkan diharapkan amalan tersebut ada fadilatnya. Jadi beramal dengan harapan, dengan husnuzan, dengan harapan mungkin ianya sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun untuk mensabitkan suatu perkara yang baru itu tidak disebutkan oleh ulama. Betul makna kena faham betul makna beramal hadis dhaif. Dan hadis dhaif ada manfaatnya. Hadis dhaif yang dikatakan boleh diriwayatkan, ulama sebutkan bahawa ianya perlu diriwayatkan dengan sanadnya supaya diketahui kedhaifannya. Ataupun kalau tanpa sanad, hendaklah diriwayatkan dengan sighatut tamrid, qila atau ruwiya, atau dikatakan qad ruwiya, bila sebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, in sahha anin Nabi sallallahu, kalau sah daripada Nabi sallallahu, mesti ada sirah-sirah yang menunjukkan bahawa ianya bukan jazam, bukan perkara jazam. Dan banyak lagi apa yang beliau sebutkan. Mana satu persatu dengar berawal tu tertangguh sikit kuliah kita. Satu cara ta'liq yang tidak nak kata amanah, berat sangat, tidak jujur. Tidak, kita berbeza pandangan sekalipun, dalam bab sekalipun perlu kemukakan hujah dengan hujah. Bukan dengan membayangkan, bawa pendengar supaya membayangkan dulu orang yang tak tahqiq, yang selama ni mengkritik Ahlul Madinah adalah orang yang tak faham sebagainya. Siapa yang dia kritik? Tu Al-Iraqi, Az-Zabidi, Subki dan ulama-ulama Az-Zahabi. Saya tak sebut nama Ibn Taimiyah. Ibn Qayyim memang mereka pun tak suka. Saya sebut nama-nama orang yang hebat dalam ilmu hadis, dan mereka semuanya bermazhab Syafi'i. Kenapa ulama Syafi'i yang banyak bagi fokus? Sebab Imam Ghazali antara imam yang paling besar dalam mazhab Syafi'i. Ada kedudukannya. Sebab tu ulama-ulama hadis dalam mazhab Syafi'i, mereka yang bagi fokus dalam kitab Al-Muddin. Sebab tu ada selain daripada Syafi'i, contohnya Ibn Jauzi daripada Hanabilah, ringkaskan kitab namakan Minhajul Qasidin, dan banyak kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, semuanya daripada isi kandungan dalam Al-Muddin, tapi dikeluarkan apa dirasakan tidak patut dimasukkan dalam kitab beliau. Itu pun tak semua ulama kata bersih. Jadi untuk Al-Muddin, apa kedudukannya? Al-Muddin ada mengandungi kebaikan, ada mengandungi kesalahan. Untuk orang awam yang tak bezakan hadis, tak bezakan antara hadis palsu, tak palsu, dhaif, tak dhaif, tak bezakan antara amalan yang mana kalam boleh terima, tak terima. Jadi ulama ingatkan supaya apa? Kerana mengingatkan orang awam, jangan jadikan itu sebagai bahan tarbiyah. Kerana kitab Ihya dijadikan sebagai bahan tarbiyah. Kitab Ihya sebagai rujukan penceramah, pengkhutbah, dan siapa sahaja nak ni bawa itu dinukilkan langsung kepada orang awam. Jadi akan tersebar kebaikan bersama dengan keburukan sekali, dengan kesilapan. Betul ulama ingatkan. Namun untuk orang-orang yang mahir, orang-orang yang tahu membezakan antara hadis sahih dengan tidak, untuk orang-orang yang bezakan, kitab mana-mana sekalipun kita ambil manfaat daripadanya. Dan tidak ada orang yang mengatakan bahawa perlu dibakar sebagainya. Walaupun pernah berlaku dalam sejarah, ulama Morocco, ulama Maghribi, bila tengok mereka memang bukan mazhab Syafi'i, jadi mereka nampak saja banyak, mereka bakar terus. Itu perbuatan sebahagian daripada ulama Morocco yang sangat marah bila temukan hadis-hadis yang banyak, hadis palsu yang banyak dalam kitab tersebut. Dan itu bukan suatu tindakan yang mewakili ulama-ulama seluruh dunia.
ulama-ulama terutama ulama salafiyah, semua ulama-ulama dia saya sempat belajar ketika ditanyakan banyak kali tentang Ihyaul di kuliah hadis. Mereka kata kewujudan kitab Ihya ini mengajarkan kita supaya lebih berhati-hati dan menunjukkan bahawa akal kita yang genius tidak menyebabkan kita selamat. Tak ada orang lebih hebat daripada Ghazali dalam bab kalau tengok dalam bab usul fiqh, kalau ketika Al-Mustasfa, tak ada. Genius, memang orang sangat genius. Kita baca bukunya pun memang orang yang sangat genius. Tapi dalam bab tertentu kesalahan siapa sekalipun apabila ia berbeza dengan hak, sebenarnya kita perlu terangkan. Dan kain sama yang kita terangkan sekarang ni, bincang tentang perkataan dan pandangan Al-Imam Abu Hanifah. Sebab yang kita cintakan semua ulama, semua orang baik, malah kita cintakan semua orang Islam. Malah kita cinta kepada seluruh manusia dengan kadarnya. Tiap-tiap perasaan cinta dan hormat kita kepada seorang ada tempatnya, bukan kita memutul. Dan banyak lagi beliau kata boleh Ghazali mengikut pada gurunya Al-Juwaini mengatakan bahawa boleh taklid dalam hadis, dalam pentasihan hadis. Itu tak syak. Siapa pun kata, orang awam ketika mengatakan hadis sahih tak sahih, boleh tak kita taklid kepada ulama tertentu? Boleh taklid. Tapi taklid dengan kaedah taklid pentashihan mereka atau pentad'ifan mereka. Yang berlaku dalam Ihya, Imam Ghazali nukilkan daripada kitab-kitab yang tidak ketahui sumber, dan beliau kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada sumber, tanpa ada dan ini kritik tanpa sirah sebagainya. Dan ini kesilapan yang boleh dilakukan oleh al-Imam. Sebab tu kita bila sebut perkara ni, kita semoga Allah SWT mengampunkan kesalahan-kesalahan beliau dan terima kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dan jasa besar yang beliau sumbangkan dalam dunia Islam. Dan pada masa sama kita ingatkan kepada generasi-generasi kemudian tentang kesilapan tersebut agak kita berhati-hati dan tidak mengulanginya. Itu tujuan kita menuntut ilmu. Okey, kita masuk balik pada Syarah Aqidah Tahawiyah muka surat 119 jilid kedua. Saya nak baca pun banyak lagi saya nak ni, tapi kelas kita dah pukul berapa dah? 10. Dah nak pukul 10 dah. Tapi tak apa, untuk react sikitlah. React. Terlalu banyak yang disebutkan. Saya jadi marah sebab apa? Tak marah lah, rasa geram sikit lah. Segeram. Diperlekehkan seorang pentahqiq yang hebat. Sedangkan beliau muda lagi, baru belajar tahqiq, baru nak belajar. Itu pun bukan bidang hadis yang mahir pun. Jadi saya tak nak kritik pada tentang peribadi. Beliau dalam masalah fiqh mazhab Syafi'i, kita kata mungkinlah ada ni sebagainya. Dan saya sendiri baca apa yang beliau sebutkan di Muktamar Shishan. Kita baca, dengar apa disebutkan ni, banyak benda yang banyak cerita lain lagi di sebalik ni. Personal tu pun, personal sendiri pun kita bukanlah seorang yang dikatakan seorang yang pentahqiq yang diketahui kehebatan dalam ilmu tahqiq dan sebagainya, tiba-tiba mengkritik orang-orang hebat, orang-orang hebat dalam bidang tahqiq dengan nukilan yang kita dengar sekalipun. Kita yang bukanlah orang hebat, kita ni yang panggil apa, kuncu-kuncu ataupun kita panggil apa istilahnya, kata bilis-bilis ni pun dengar macam tak logik apa yang disampaikan. Macam mana ulama. Dan peliknya, sepatutnya bagi pihak yang dengar ni, kalau mereka berilmu, mereka sembunyikan video ni. Tapi ada pihak yang menterjemahkan, sebarkan, maksudnya samalah. Maksudnya level. Mengumumkan kehadiran Tuan Justin. Okay. Saya tak sengaja sebenarnya. Okey, barakallahu fikum. Okey, kita masuk. Anda masuk tepat. Kita baru start. Okey, insya-Allah. Okey, barakallahu. Okey, muka surat 119. Telah berkata Al-Imam Ibn Abil Aziz rahimahullah dalam mensyarahkan kata-kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dalam mentarifkan iman. Kita dah bincangkan pada minggu lepas berkaitan dengan hujjah balas yang dijawab oleh jumhur ulama kepada
pendukung madhab Murji'atul Fuqaha, iaitu yang dinisbahkan kepada Al-Imam An-Nu'man bin Thabit Al-Hanafi rahimahullah, Imam Abu Hanifah. Makna iman, kata Imam Abu Hanifah, iman dari segi bahasa ialah at-tasdiq. Orang yang beriman artinya orang yang mentasdikkan, iaitu orang yang membenarkan. Dan lawan iman adalah at-takdzib atau al-juhud, iaitu orang tidak beriman ialah orang yang tidak percaya atau orang yang mengingkari. Ini yang disebutkan oleh Imam yang disebahkan kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah dari segi bahasa. Jadi oleh kerana itu, jadi iman yang sebenar adalah sesuatu yang terdapat dalam hati. Sebab membenarkan dan mendustakan itu ialah amalan hati. Maka bagi mereka kata iman, yang dinamakan iman ialah sesuatu yang berada dalam hati. Dan kenapa mereka sebut hati dan lisan? Mereka juga menyebutkan lisan juga sebagai iman untuk membezakan antara orang kafir dan orang Islam. Untuk bezakan syarat untuk jadi orang Islam ialah dengan kalimah la ilaha illallah, maka mereka masukkannya iqrar bil lisan. Namun hakikat hujah sebenar kita tengok semuanya kembali kepada hati. Sebab tu Abu Mansur Al-Maturidi beliau tidak masukkan pun iqrar bil lisan dalam takrif iman, kerana hujah yang hujah-hujah yang kemukakan berfokus kepada takrif iman dari segi bahasa, iaitu at-tasdiq, yang mana at-tasdiq ini merupakan perbuatan hati, merupakan amalan hati. Okey. Kemudian dijawab oleh jumhur ulama mengatakan bahawa kami boleh jawab dengan jumhur ulama mengatakan iman itu ialah i'tiqad dengan hati, iqrar dengan lisan, dan amal dengan arkan, amal dengan anggota. Apa mereka jawab? Pertama, kalau nak katakan bahawa iman itu dari segi bahasa adalah at-tasdiq, mereka kata kami tak setuju. Ini yang kita bincangkan minggu lepas. Mereka tak setuju. Ini mazhab pertama. Mazhab nak jawab ni ada macam-macam cara. Orang kata kami tak setuju, itu pun kami tak setuju. Kenapa? Kata mereka, iman maknanya bukan tasdiq, dan lawan iman bukan juhud. Betul? Ya. Tasdiq memang lawannya juhud, tapi iman bukan lawannya juhud. Iman lawannya kufur. Iman lawannya kufur. Bukan satu juhud saja. Juhud itu salah satu juhud, iaitu mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW, sebahagian daripada kekufuran. Tapi bukan semua kufur itu kembali kepada juhud. Boleh jadi orang ikrar dan percaya dengan apa yang Nabi sampaikan, tapi secara zahir dia lawan, seperti mana Abu Talib dan sebagainya. Jadi dia ataupun orang yang memang mulut dia aku, tapi dia nak juga, dia dah tahu agama Islam betul. Saya tahu, ucap kalimah la ilaha, saya dulu orang Islam, saya lahir keluarga Islam, tapi saya nak murtad. Ada tak orang Melayu macam tu sekarang? Ada. Dia tak boleh jawab, dia ikrar dengan lisan, hati pun kata betul, tapi saya nak juga murtad. Nak apa? Sebab nak kahwin dengan fulan-fulan, dia handsome ni sekali, nak kahwin dengan jutawan, atau nak jadi maju begini, atau nak masuk macam-macam orang. Kufur tu boleh jadi macam daripada pelbagai sebab, bukan terhad pada juhud. Jadi ini pertama. Jadi mereka kata dari segi makna iman itu bukan muradif dengan tasdik, kalau tengok dari segi makna. Namun tasdik itu sebahagian daripada komponen iman. Cuma nak kata 100% muradif, tidak. Jadi tak boleh dimaknakan begitu sahaja. Hujah yang kedua, mereka kata dari segi pembentukan tasrif, ilmu saraf sekalipun tak sama. Saddaq, beriman. Contoh tasdiq, beriman, kita kata saddaqtuhu, aku mempercayai dia. Tapi kita tak kata amantuhu, kita kata amantu lahu. Penggunaan kaedah mutaaddi dalam antara perkataan iman dengan tasdiq juga berbeza. Itu sebagai salah satu daripada isyarat bahawa ianya bukan muradif. Yang ketiga, mereka kata penggunaan kalimah tasdik dengan iman berbeza. Kalimah tasdik umum, manakala iman khas untuk perkara ghaib. Iaitu kalau berkaitan dengan benda-benda zahir ni,
dan tak zahir, kita kata aku percaya dia, saddaqtuhu, aku percaya dia. Tapi kalau berita tu orang cerita tentang urusan-urusan keduniaan, urusan kata kat bawah ada motor atau berlaku kemalangan sebagainya, kita tak kata amantu lahu. Betul? Kalimah iman tak digunakan untuk mempercayai perkara-perkara selain daripada perkara ghaib. Jadi tidak boleh kata dari segi penggunaan bahasa berbeza. Dan hujah juga dikemukakan bahawa ini secara umum, ini yang secara umum. Yang lain itu penelitian daripada 4 perkara atau 3 hujah utama tadi. Okey, hari ini kita pergi kepada hujah, cara berhujah kedua. Sebahagian daripada ulama jawab dengan apa? Dengan gaya bahawa kalaulah kami setuju sekalipun. Katakanlah iman secara bahasa ialah at-tasdiq. Dari segi bahasa, katalah kami terima. Dia kata ni cara hujah kedua. Jadi mereka kata apa? Kalau tasdiq sekalipun, mereka kata tasdiq dari segi bahasa bukan dengan hati saja. Tasdiq boleh berlaku dengan perbuatan, dengan amalan. Ini yang kita baca sekarang. Kata Imam Ibn Abiz rahimahullah. Jadi Ibn Abiz rahimahullah, beliau walaupun beliau mengajak kita supaya husnuzan dengan Abu Hanifah dan juga pengikutnya dan tidak mengeluarkan mereka daripada Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak bersegera untuk pada masa sama beliau menolak hujah dengan hujah-hujah yang kuat. Dan menyokong pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kata beliau, tasdik juga terlaksana dengan perbuatan sebagaimana sabit dalam Sahih Al-Bukhari daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, al-ainani, macam tu ke al-ainani wa tazniyan lafaz. Okey, tak ada wa tu, tak ada wa. Teks asal tidak ada wa. Juga dalam cetakan lain tak ada wa. Okey, boleh tersalah type tu. Al-ainani tazniyan. Dua biji mata berzina. Wa zinahuma an-nazaru, dan zina mata itu adalah dengan memandang. Itu melakukan perkara diharamkan Allah, termasuk memandang kepada perbuatan zina atau memandang kepada perkara-perkara yang membawa kepada zina. Wa zinahuma an-nazar wal udhunu tazni. Telinga juga melakukan zina. Wa zinahuma as-sam', dan zina telinga adalah mendengar. Itu mendengar perkara yang haramkan Allah dan perkara-perkara yang boleh membawa kepada zina. Itu wasilah kepada zina. Dengar suara saja pergi telefon, sekarang ni macam-macam wasilah untuk zina. Dengar mana bangkitkan, bawa kepada zina, perkara-perkara yang menjadi asbab kepada zina. Dan ila anqal, sehinggalah Nabi berkata, iaitu hadis ini diringkaskan, ila anqal wal farju yusaddiqu dhalika wa yukadzibuhu, dan faraj, iaitu kemaluan itu akan mentasdikkan, yusaddiquhu, yusaddiqu dhalika wa yukadzibuhu, yang membenarkan apa yang dilakukan oleh telinga dan juga mata ini adalah faraj. Sama ada dia ikut, maksudnya dia ikut berzina ataupun dia menafikannya, dia tolak. Jadi kata-kata Nabi, kita tak pergi pada syarahan, kita pergi kepada kalimah wal farju, bukan wal faraju. Tak ada betul ni. Kadang-kadang orang ni cerita sikit, orang pergi ke Madinah, ada hotel nama Hotel Faraj. Dia orang Melayu lalu situ ketawa. Orang Melayu lalu tengok. Faraj ni kegembiraan, kebahagiaan ni sebagainya. Tapi kalau yang sukun, itulah makna dia kemaluan. Sama lelaki perempuan semua sama, farj. Wal farju, dan kemaluan itu yusaddiqu dzalika wa yukadzibuhu, mengiyakan atau menafikan atau
menidakkan apa yang dilakukan oleh anggota-anggota yang lain. Jadi zina yang sebenar adalah zina yang zina yang hakikat, yang melibatkan hukum hudud, yang kita tahu direjam ataupun disebat, itu adalah zina faraj. Jadi kalimah yusaddiqu, tasdiq itu diguna pakai untuk perbuatan. Jadi kalimah tasdiq tidak semestinya dengan hati. Jadi kalau nak manakan sekalipun iman itu tasdiq, jangan tolak bahawa amalan itu tidak termasuk dalam tarif iman. Kerana kalau nak maknakan yang tasdiq sekalipun tidak menghalang kita untuk menerima ayat Quran dan hadis yang menerangkan bahawa amalan itu termasuk dalam iman. Ini hujah pertama. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hasan, itu Hasan Al-Basri. Sebagaimana Al-Hasan Al-Basri berkata, kita perkataan Hasan Al-Basri, qala wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, laisa al-imanu bit-tahalli wala bit-tamanni, walakinnahu ma waqara fi sadri wa saddaqathu al-a'mal. Iman itu bukanlah laisal iman bit-tahalli wala bit-tamanni. Iman itu bukanlah dengan berhias-hias dan bukan juga dengan angan-angan. Iman ni bukan benda yang kita buat ayat, kita hias ayat begini begitu, atau kita bayangkan aku ni duduk baring, aku nak jadi hafal Al-Quran, aku nak penghafal Quran, aku nak hafal hadis. Tapi satu surah pun tak start lagi. Nak jadi penghafal Quran, aku nak belajar bahasa Arab jadi mahir. Betakhal, benar dia duk tamanni, duk angan-angan. Aku nak jadi, tengok video syekh-syekh, hebat ni sebenarnya. Tengok orang pelajar yang yang ditebuk Quran dekat sana sini, tahu muka surat sana sini, aku nak jadi macam tu. Tapi tak buat-buat. Itu kata Hasan Al-Basri, dan juga bab-bab yang lain, bab berkaitan dengan amal ibadah orang sebagainya, yang hanya tamanni, hanya bercita-cita, hanya inginkan bercita-cita. Cita-cita ada dua. Satu, cita-cita yang disertai dengan keazaman. Ini niat yang dikatakan innamal a'malu binniyat, niat yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau niat yang tak diikuti oleh sebarang keazaman, niat tu niat tamanni, kosong, niat kosong. Niat kosong. Jadi niat yang diberikan pahala ialah as-sidqu fin niyah. Betul-betul kita niat memang kita nak buat. Tapi ada orang dia cuma sayang, dia suka tengok orang hafal Quran, dalam hati dia kalau orang kata kalau boleh jadi, tapi dia tak ada apa-apa. Maksud dia hanya suka. Itu tak termasuk, tak dinamakan sebagai al-azmu, tidak ada keazaman. Keazaman adalah niat suatu perkara yang kita nak dan kita inginkan, memang kita nak buat. Apa yang kita mampu buat sekarang kita buat. Cuma dari segi kemampuan kita belum mampu. Kita nampak orang wakafkan masjid, kita ada niat. Ada orang suka, dia kata kita nak ajak, memang sampai bila-bila aku tak buat lah. Ada orang tak? Ada orang kata wakaf masjid, tak apalah, dia ada duit 1 juta bolehlah wakaf, aku duit RM1 tak masuk tabung je lah. Jadi buat juga. Niat tu tak ada. Sementara ada duit RM1, RM2 lebih ni, yang maksud ada duit RM10, RM20, kita buat juga apa yang mampu. Jadi ini niat yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cita-cita dia untuk wakafkan 1 juta tu dapat pahala niat. Jadi dia bukan tinggalkan amalan kosong. Jadi tamanni ni, orang yang ada kadang-kadang dipikir nak buat benda baik ni sekadar dalam tamanni. Kalau dia tamanni pun tak dikira, macam mana orang yang mimpi? Jauh lagi lah. Yang kedua, laisal imanu bit tahalli, bukan dengan tahalli. Beza tamanni dengan mimpi apa? Mimpi tak sedar langsung, tamanni dia sedar lagi. Mana mimpi ni kita bukan pilihan kita, tamanni pilihan kita. Sama juga benda yang bukan ni, tapi satu dengan pilihan, satu dengan tak pilih. Kita tak boleh mimpi malam ni aku nak mimpi jumpa perempuan paling cantik. Tak ada. Ada orang berangan, kawan saya kata, aku tak kahwin tak apa, dia kata. Ni borakkan anak-anak bujang lah ni. Masa dulu lama dah. Yang penting setiap malam dapat jumpa perempuan cantik, dia kata. Okeylah, dia kata. Macam dia kata dalam mimpi pun okeylah. Ingat senang-senang ke? Tidur kadang kena jumpa siapa-siapa, maknya rata nak bunuh ke? Kita tak tahu, mimpi bukan kita boleh kontrol. Beza dengan apa yang kita khayalkan. Duduk tak dia khayalan pun tak diterima, mimpi pun bukan hakikat. Tapi kalau kita nakkan buat kebaikan, kita sayang kebaikan dan kita bercita-cita untuk
melakukan kebaikan tersebut, itu dinamakan disertai keazaman. Maksudnya kita buat, ada usaha yang kita mampu buat, kita buat, itu adalah suatu yang niat yang diberikan pahala. Betul, kaedah bahasa Arab ni dia ada tamanni, iaitu kita cita-cita kosong. Kalau cita-cita nak buat, dipanggil an-niyah. Dipanggil an-niyah atau al-qasdu. Al-qasdu, ada qasdu. Ada sebagian ulama Syafi'i kata niyah bukan setakat cita-cita je. Niyah itu adalah cita-cita ketika memulakan satu pekerjaan. Sebab tu niat itu dia mesti ada orang Melayu buat qasad ta'rad ta'yin. Kan? Mana istilah masuk kena serentak sekali, sebab dia mesti kehendak pada ketika mengamalkan. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i detail lagi lah perbincangan. Itu ada jenis niat. Yang penting kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau kata laisal imanu bit-tahalli wala bit-tamanni. Iman itu bukanlah sesuatu yang dihias-hiaskan. Sesuatu dihiaskan maksudnya orang cerita sedap lah. Wala bit-tamanni, bukan juga yang kita fikirkan satu benda yang besar, fikir saja. Walakinnahu, akan tetapi, ma waqara fi sadri, sesuatu yang kukuh tertanam dalam dada, wa saddaqathul a'mal, dan diiyakan dengan perbuatan-perbuatan, dengan amalan. Ini iman sebenar. Jadi yang kita fokuskan adalah kepada kalimah wa saddaqathul a'mal, dibuktikan dengan amalan. Sebab itu lebih baik matan ini, lebih baik penterjemah tidak membuang matan, kerana kita nak ambilkan kalimah wa saddaqathu. Kalimah Al-Imam Hasan Al-Basri wa saddaqathul a'mal. Jadi perbuatan-perbuatan yang mentasdikkan apa yang ada dalam hati. Dan jadi Al-Imam Ibn Abi rahimahullah berhujah dengan satu hadis dan satu athar daripada Al-Imam Hasan Al-Basri untuk mengatakan bahawa orang Arab menggunakan kalimah tasdiq bukan sahaja pada sesuatu yang ada dalam hati, tapi juga berkaitan dengan amalan. Jadi nak menunjukkan apa? Kalau anda berhujah dari segi bahasa, iman itu maknanya tasdiq, dan walaupun begitu anda tidak boleh mengeluarkan amalan daripada ta'rif iman, kerana penggunaan kalimah tasdiq juga diguna pakai untuk dalam bab mengiyakan dengan perbuatan. Ini hujah pertama bagi pihak yang kata ikutlah. Mana kalau nak kata makna tasdik tu pun betul, kami hujah dengan cara lain. Itu pertama. Yang kedua, ni kalau kita nak cetak semua buku ni, cadangannya buat perenggan baru. Buat perenggan baru. Jadi perenggan dia bukan pada yang sini, sepatutnya kat sekiranya ini yang letakkan perenggan baru. Mana poin yang kedua yang akan disentuh. Sekiranya iman itu hanya tasdik, maka ia bermaksud tasdik yang dikhususkan, sebagaimana di dalam sembahyang. Ini pun tak tepat, kena tulis solat. Sebagaimana dalam perkataan as-salah dan lain-lainnya yang telah dibincangkan sebelum ini. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerintahkan kita supaya beriman secara umum sahaja, akan tetapi dia memerintahkan supaya beriman dengan iman yang khusus yang telah disifat dan dijelaskannya. Okey. Sambung lagi, kita baca dulu apa yang disebutkan. Tasdik yang bererti iman merupakan tahap minimum iman yang merupakan tasdik umum. Maka dengan itu, tasdik tidak boleh digunakan bagi iman yang umum dan yang khusus tanpa ada berlaku apa-apa tindakan pada lidah dan hati seseorang itu. Sebaliknya, iman menurut kalam syar'i adalah merangkumi iman umum dan iman khusus, seperti mana manusia yang disifatkan sebagai haiwan yang boleh berkata-kata. Perkataan ini pun perlu diletakkan kalimah Arabnya haiwanun natiq, kerana ia berkaitan dengan perbincangan bahasa. Tak boleh diterjemahkan. Kalau dia meletakkan kalimah asal itu memberi kesan kepada kefahaman, sepatutnya tidak dibuang perkataan Arabnya, kerana ia berkaitan dengan bahasa. Okey, ini poin nombor dua. Nombor satu tadi boleh letak satu, perbuatan juga dinamakan tasdik. Poin yang kedua, tasdik yang kalaulah iman maknanya tasdik, kata ulama yang kata ni, kami terima, tak apalah kalau nak kata iman makna tasdik sekalipun, tapi kami jawab, tasdik yang dimasukkan di sini, iaitu membenarkan di sini adalah tasdik yang khusus, bukan tasdik yang umum dari segi bahasa. Dari segi bahasa, beriman dengan apa sekalipun, percaya apa sekalipun, namanya tasdik.
Tapi iman yang dimaksudkan sini adalah iman yang khusus dengan makna yang dikhususkan oleh syarak. Contoh kalimah salah. Salat. Yang kata sembahyang tadi tu, yang kata salah. Kalimah salat dari segi bahasa maknanya mendoakan. As-salah. As-salah sebelum datangnya syariat Islam, orang Arab guna juga kalimah salat. Sama seperti kalimah sembahyang bagi bahasa Melayu. Bolehlah kalau kita nak ambil juga dengan konteks bahasa Melayu, kalimah sembahyang. Sembahyang sebelum datangnya Islam, ada tak orang kita sembahyang? Cina pun sembahyang. Sembahyang ni umum, betul tak? Namun sembahyang yang di syar'i, yang dibincangkan dalam syarak, bukan sembahyang pergi sembah patung, sembah berhala atau main, ambil colok pergi kat depan topekong sebagainya, bukan itu. Sembahyang yang khusus yang diterangkan oleh syarak. Salat yang diterangkan oleh syarak. Begitulah kalimah solat. Kalimah sembahyang bagi orang Melayu yang menyembah segala perkara pakai sembahyang, mana percaya menyembah perkara yang tak ternampak, yang tak dilihat sebagai sembahyang, bahasa Melayu. Bahasa Arab as-salah asalnya berdoa. Namun dikhususkan dengan tidak dinafikan makna asal, tapi ada makna khusus. Solat secara umum kekal lagi. Sebahagian daripada ayat Quran masih gunakan kalimah salah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat berselawat pada Nabi. Masih gunakan untuk salah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita berselawat pada Nabi SAW. Berselawat untuk Nabi. Dipakai lagi. Ini mendoakan. Mendoakan. Masih lagi digunakan pakai dari segi bahasa. Namun salat yang dibincangkan dalam syarak, yang dikatakan tinggalkan salat, kufur dan sebagainya, yang dalam kalimah syar'i, mesti dirujuk kepada makna khas. Makna khas. Sama juga iman. Walaupun kalimah iman dari segi bahasa asal maknanya tasdik, mempercayai, kalau itu yang anda faham, iman yang dimaksudkan oleh syarak perlu dirujuk kepada dalil, bukan rujuk pada makna bahasa saja. Kerana yang Allah inginkan kita beriman kepada Allah ialah iman yang berdasarkan kepada dalil ataupun ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi makna dia umum. Ajaran Nabi pula tak terhad pada sesuatu dalam hati. Ajaran Nabi merangkumi segala perkara. Nabi pun ajarkan kita ada amalan-amalan bila dilakukan boleh jadi jatuh kufur. Nabi memasukkan sebagian amalan sebagai pada iman, maka tidak boleh diterjemahkan pada makna umum bahasa, tapi makna khas yang dikehendaki oleh syarak. Jelas Itu yang kedua. Ketiga, begitu juga tasdik. Begitu juga tasdik, ini sepatutnya pun perenggan baru. Ini pun sepatutnya letakkan perenggan baru kerana dia melibatkan fakta dan poin baru. Begitu juga tasdik sepenuhnya yang ada di hati akan menghasilkan amalan-amalan hati dan anggota yang sepatutnya dilakukan kerana ia merupakan kesan iman yang sempurna. Tidak adanya kesan menunjukkan tidak ada iman. Kami berpendapat kesan-kesan iman ini kadang-kadang termasuk dalam nama iman dan kadang-kadang tidak termasuk. Ataupun lafaz tetap dengan maknanya menurut bahasa hanya syar'i. Okey, ini itu yang ke seterusnya. Sampai sini, sampai pada kadang-kadang termasuk, kadang-kadang tidak termasuk. Ini poin yang ketiga. Yang ketiga, mereka kata, hujah ketiga untuk menjawab orang mazhab pengikut Imam Abu Hanifah yang bertegas bahawa makna iman sebahagian adalah tasdiq. Kalau tasdiq sekalipun, tapi tasdiq, kalau dikatakan tasdiq, orang-orang yang mempercayai, iaitu beriman dan percaya secara penuh dengan syariat, mesti dia beramal. Mesti dia beramal. Itulah mana? Jadi amalan itu merupakan buah daripada kepercayaan, dan amalan dia beramal itu sebahagian daripada makna dia beriman. Jadi kalau iman yang sempurna mesti ada amal, mesti beramal. Tak boleh iman tak amal langsung. Dan kami berpendapat amalan yang dilakukan itu sebahagiannya masuk dalam takrif iman, sebahagian tidak termasuk dalam takrif iman. Betul? Ada amalan yang memang menyebabkan dikatakan orang beriman ataupun tidak. Ada amalan yang dikatakan hanya berlaku, hanya dikategorikan sebagai tambah dan bertambah atau berkurangnya iman. Ada amalan yang dilakukan bila orang tu buat dia akan jadi kufur. Ada amalan tak? Dia buat, dia masih lagi kekal beriman, tapi kesempurnaan iman
yang berkurang. Namun cara begini, cara jawapan ini jawapan yang tidak disetujui oleh sebahagian ulama sunnah sendiri. Sebab apa? Dia akan buka ruang kepada kaul murjiah yang kata kan kesan dia bukan sebahagian, akan membuka jalan. Tapi tetap disebutkan oleh ulama oleh Ibnu Ais untuk menerangkan bahawa ada ulama yang jawab sedemikian. Cuma jawapan nombor 3 ni tak kuat macam jawapan nombor pertama dan kedua tadi. Jawapan yang keempat, ataupun lafaz tetap dengan maknanya menurut bahasa, hanya syar'i menambah hukum-hukum terhadapnya. Ini jawapan yang keempat. Artinya apa? Makna bahasa, dari segi bahasa, iman itu membenarkan je. Tapi untuk syarak tambahkan lagi, pemahaman kita terhadap perkataan tadi bertambah setelah datangnya ayat Quran lain. Macam tadi Quran gunakan bahasa am khas, sekarang beza sikit, lebih kurang sama je. Cuma maksudnya perkataan solat tetap kekal solat, maknanya doa tetap ada. Dalam solat mesti ada doa, cuma syarat tambahkan lagi perbuatan yang lain. Dia tidak am khas, dia bukan, ini dari segi bahasa. Dari kalau kita bincangkan balik dari segi bahasa Melayu tak ada beza apa sangat. Poin yang keempat dengan yang kedua tadi lebih kurang sama, Tapi yang satu melibatkan am dan khas, yang satu melibatkan bahawa makna dia kekal, cuma ahkam yang ditambahkan, hukum-hukum berkaitannya yang bertambah. Ataupun maksudnya jawapan yang kelima, ataupun syar'i, iaitu syarak, sepatutnya syarak bukan syar'i, ataupun syarak menggunakannya pada makna majazi dan ia merupakan hakikat dari segi syarak tapi majazi dari segi bahasa. Ni terjemah terbalik hakikat syarak ni, tapi saya fahamkan dulu. Jawapan yang kelima yang disebutkan oleh sebahagian daripada ulama, yang menyokong pandangan jumhur, namun jawapan yang kelima ni lagilah ramai ulama tak setuju. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Mereka kata dari segi bahasa iman memang tasdiq, tapi hakikatnya tasdiq. Tapi Allah menamakan iman itu dimaknakan juga dengan perbuatan, bukan sahaja dalam hati saja. Tasdiq dengan hati dan amal perbuatan adalah majazi. Artinya majaz. Kaedah majaz ni diambil juga untuk berhujah dengan golongan Hanafiyah. Siapa jawab begitu adalah mereka adalah dari kalangan ulama Hanafiyah yang tak setuju dengan pandangan Imam Abu Hanifah. Usul mereka memang ada majaz. Jadi mereka kata majaz tu ada. Jadi mereka jawab balik dengan pandangan ulama mazhab Hanafiyah juga. Mereka kata gunakan majaz. Jadi tak boleh tolak amalan. Amalan ni sebahagian daripada iman. Macam mana? Majaz lah. Sebagaimana dalam bab-bab lain menggunakan majaz, ini pun boleh gunakan majaz. Namun kaedah ini hanya dipakai oleh ulama-ulama yang menerima bahawa wujudnya majaz dalam syarak. Dari segi bahasa semua ulama sepakat wujud. Tapi dalam syarak wujud atau tidak majaz dalam istilah syarak itu yang khilaf. Ada yang khususkan, ada yang dalam Quran ada majaz. Sebab Quran diturunkan dalam bahasa Arab memang ada majaz. Ada yang kata tak, dalam Quran tak ada. Dalam Quran tak ada majaz. Sebab Quran walaupun diturunkan bahasa Arab, namun Quran adalah kitab undang-undang, kitab syarak yang tak boleh kita nak maknakan dengan makna majaz. Ada yang kata majaznya apa? Contoh, saya kata tadi ada singa botak masuk. Contoh. Contoh. Jadi kata tadi masuk kelas, minta maaf. Contoh dah, contoh. Kita gurau kat luar, kita termasuk ke kuliah. Okey. Jadi kata macam mana kat Dewan Batu Salam ada singa yang masuk? Cuba singa botak pula contohnya kan. Orang faham dah, termasukkan mesti ustaz nak gurau dengan siapa-siapa tu. Majaz. Tashbih yang dibuat itu salah satu bentuk majaz. Ada majazul hasf, ada majaz yang berasal majaz mursal, macam-macam lah. Yang penting kalimah yang tidak digunakan pada tempatnya. Makna asalnya lain tapi digunakan untuk makna lain. Itu dinamakan sebagai majaz. Atau majazul hasfi kata kadab tajang, dia kata besok kita lawan kamu, besok kita lawan bola dengan kamu sebelah. Tak percaya pergi tanya kamu sebelah. Besok lawan bola, betul?
Okey, besok Baitul Salam lawan dengan Yayasan Taklim. Lawan bola. Okay. Jadi kita dengar, faham tak? Kita faham tak mana? Faham. Tapi Baitul Salam ni orang ke? Yayasan Taklim ni orang ke? Tak. Jadi mana? Kita mesti ahli Baitul Salam atau orang yang belajar di Baitul Salam, tim Baitul Salam, tim Baitul Salam, orang-orangnya lawan dengan tim Yayasan Taklim. Tapi dari segi bahasa guna tak? Guna. Was'alil qaryah. Kata anak-anak Nabi Yaqub, kata tanyalah kampung yang kami ni, tanya kampung, tanya pada tanya pada ni penggunaan ni maksudnya penggunaan kalimah majaz, kaedah majaz. Dalam Quran wujud tak majaz? Ada kata ada yang nafikan secara umum. Ada yang kata tengok pada konteks. Kalau berkaitan dengan keindahan bahasa, Allah membayangkan tentang keadaan tertentu, memang ada majaz keindahan bahasa. Tapi dalam bab akidah, bukan bab Allah nak bayang-bayangkan suruh kita duduk bayang, tak. Bab akidah, Allah menerangkan tentang akidah umat. Bab sifat-sifat Allah. Jadi bab akidah, bab sifat-sifat ini tidak boleh ada majaz. Sebab perkara ini sedia wujud. Kita tak tahu langsung tentang sifat Allah. Kita tahu tentang kaifiah, tak tahu tentang nama sifat Allah sebagainya. Dan kita hanya bergantung kepada apa yang Allah sampaikan kepada kita. Tiba-tiba Allah sampaikan bentuk majaz. Tak boleh. Sebab majaz ni kita tahu dia betul sebab kita kenal hakikat. Bila sesuatu kalimah digunakan tidak pada hakikatnya, kita tahu benda tu majaz. Contoh saya kata singa masuk dalam singa dah sampai dah. Saya kata singa botak dalam Baitul Salam contoh. Kita sebut gitu. Kita faham. Kita dengar aja, dia gurau ni. Bukan singa betul pun. Sebab kita kenal hakikat. Tapi berkaitan dengan zat Allah, berkaitan dengan sifat Allah, berkaitan dengan ni, tak boleh, berkaitan masalah akidah, memang benda yang kita tak tahu hakikatnya. Jadi, bila tak tahu hakikat, maka tidak ada qarinah untuk kita bezakan yang mana majaz, yang mana tidak majaz. Jadi, keadaan itu takkan berlaku dalam bab ayat-ayat sifat, dalam bab ayat-ayat akidah. Dan inilah kaul yang paling kuat. Yang paling kuat dalam bab Quran nak cerita tentang apa? Cerita tentang keindahan bahasa. Quran membayangkan persamaan antara orang keadaan tertentu. Keadaan orang syirik dengan orang yang jatuh. Kat situ boleh konteks kita faham. Walaupun masalah akidah, tapi bukan pada cerita sifat Allah, bukan cerita perkara yang kita tak dengar. Allah cuma membayangkan. Betul adanya perumpamaan al-amthal dalam Al-Quran Al-Karim. Ada amthal, ada taswir sebagai. Tapi dalam bab akidah takkanlah sepanjang ayat, beratus-ratus ayat yang cerita tentang Allah istiwa itu majaz, memanjang. Tak boleh. Malah Allah Subhanahu Wa Taala dalam 7 ayat yang istawa, sumastawa ala arsy, ayat ketika Allah tengah serius. Allah tengah cerita tentang kebesarannya. Bukan ayat tengah buat ayat gempak ke kita bahasa Melayu, kita mau buat ayat yang keindahan bahasa. Bukan itu. Tiap-tiap ayat yang datang ketika Allah cerita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu beristiwa atas arasy ialah ayat untuk isbatkan kebesaran dan ayat kebanggaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah cerita tentang kekuasaan dan kebanggaannya berkaitan dengan ini, takkan Allah menggunakan kata-kata kiasan di sana. Di sanalah kalimah hakikat. Betul diketahui secara umum bahawa ayat-ayat sifat tidak ada majaz padanya. Itu majaz yang menafikan hakikat, bukan, dia adalah ayat-ayat hakikat. Cuma ada perbincangan detail lah. Ini salah jawapan yang umum. Nanti kita akan jumpa lagi. Kita jawab, kita seyakin dah. Jangan yakin. Jumpa dengan orang mahir bahasa, dia masuk lagi. Ada dalam. Kita akan bincang nanti. Ada lagi. Ada bab berkaitan dengan jawab secara detail berkaitan dengan majaz. Akan kita temukan lagi dalam kitab ini. Walaupun dulu saya dah terangkan, tapi belum lagi masuk kepada jawapan balas pihak yang tidak setuju berkaitan dengan majaz. Adakah ada majaz dan sebagainya. Ini kita akan peruntukkan masa khas untuk bincang tentangnya. Okey. Yang penting jawapan yang kelima oleh sebahagian pihak yang mengatakan bahawa kalau nak kata tasdiq itu adalah makna segi bahasa, boleh, tapi ia adalah kalimah tasdiq yang iman yang diguna pakai dalam syarak ialah majazi. Majazi tidak bukan pada penggunaan makna bahasa asalnya, bukan pada hakikat. Ini pandangan sebahagian pada ulama, dan kebanyakan yang hujah begini adalah dari kalangan ulama mazhab Abu Hanifah sendiri yang tidak bersetuju dengan pandangan al-Imam. Jadi mereka tak setuju, mereka jawab balik dengan hujah majaz, kerana memang mereka menggunakan majaz itu sebahagian daripada kaedah mereka berhujah. Jadi bagi pihak yang terima kaedah majaz, mereka hujah dengan majaz.
Bagi ulama yang tak terima, mereka tak sebut pun. Tapi Ibn Abbas rahimahullah beliau sebutkan semua sekali. Jawapan-jawapan yang pernah dijawab terhadap golongan yang menyatakan bahawa makna iman dari segi bahasa adalah tasdik, dan inilah jenis-jenis jawapan yang diberikan. Yang dah kelima ke tadi? Dia kan? Okey, majas. Sebenarnya ada dalam bahasa Arab ada satu lagi ni, tapi tidak diterjemahkan. An-naqlu kat sini an-naqlu disebut wa ayyakuna qad naqalahu syari'. Tak disebutkan dalam tak apa. Ada satu lagi jawapan tak diterjemahkan, sebenarnya sikit je perenggan dia. Perenggan dia walaupun sikit, satu kalimah wa ayyakuna qad naqalahu syari'. Tak disebutkan, mungkin kadang-kadang tak perasan. Jadi perkataan ni kecil ya, sambung. Ada hujah yang keenam. Hujah menggunakan kaedah naqal. Kaedah naqal artinya sebelum turunnya Quran, sebelum Nabi datang, memang makna iman itu tasdiq. Tapi lepas Quran turun, makna tasdiq dengan hati. Tapi lepas Quran turun, Allah menukilkan atau menakalkan, memindahkan makna asal kepada makna yang baru. Itu nama naqal. Lebih kurang sama, tapi dari kesan dia lain. Artinya lepas sahaja turun agama Islam, iman orang tak kata tasdik dah. Tapi dulu je naqal. Ini nama naqal. Tapi kaedah ni juga bergantung kepada pihak yang menerima wujud ini naqal dalam bahasa Arab. Okey, itu ada 6 kaedah yang disebutkan. Kaedah yang ke-6 adalah naqal, iaitu memindahkan makna asal kepada makna yang baru. Okey. Dan apa hujah yang paling besar sekali? Hujah yang paling besar sekali adalah hujah yang dikemukakan sekarang. Para ulama berkata, ini para ulama Ahlussunnah yang secara umum berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah sealiran dengan kita, dengan kami dalam makna iman, dan baginda tidak mengajarkan kepada kita tentang maknanya secara ilmu daruri, iaitu sesiapa yang mengatakan dirinya mentasdikkan tetapi tidak menuturkan iman dengan lidahnya, sedangkan dia berupaya berbuat demikian, tidak bersembahyang, tidak berpuasa, tidak mencintai Allah dan Rasulnya, tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebaliknya membenci, memusuhi dan memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang ini bukanlah dikatakan beriman. Faham tak? Faham secara umum. Tapi maknanya macam mana? Untuk mungkin ada yang tak sempat tangkap, nanti kita tengok semula. Kata, apa yang kami kemukakan, hujah paling besar, apa yang kami kemukakan macam yang Nabi buat, praktikalnya. Nabi SAW, bila zaman Nabi ada orang beriman, ada yang tak beriman. Betul? Orang beriman tu orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah, yang duduk dengan Rasulullah. Mereka adalah orang beriman. Yang tak beriman, yang duduk pihak satu lagi. Hati dia percaya tak percaya tu, Nabi tak pernah pun kita, itu Abu Lahab tu lain, dia tak percaya. Abu Sufyan dia beriman, dia percaya. Abu Lahab lain, Abu Talib lain. Tak ada, Nabi tak ada. Nabi cuba bezakan siapa yang dia beriman, kemudian mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan beramal dengan Islam, duduk orang Islam, itulah yang Nabi kira sebagai orang beriman. Yang pihak yang lawan satu lagi, Nabi tidak kira mereka daripada orang beriman. Ini hujah paling besar sekali lah, iaitu hadis Nabi SAW. Apa yang Nabi dari segi bahasa tadi perbincangan kita bincang. Sekarang dari segi praktikalnya, Nabi SAW, apa yang Nabi lakukan sama macam kami faham, iaitu iman itu melibatkan apa? Melibatkan perbuatan. Sebab Nabi tak pernah pergi ke orang yang orang kafir, yang percaya tak beriman, Nabi masukkan mereka di kalangan beriman. Tak. Selagi mereka tidak mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan beramal dan duduk bersama Islam. Dan sebab itulah kita tengok kepada minggu depan insya-Allah kita akan sambung. Okey, kita tengok, kita baca sikit. Baginda juga mengajar kita bahawa kejayaan yang akan diperoleh disebabkan menuturkan dua kalimah syahadah adalah dengan syarat ia disertai dengan keikhlasan dan mengamalkan tuntutannya. Nabi SAW telah bersabda, iman ada 70 lebih cabang. Yang tertinggi adalah mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dan yang paling rendah ialah membuangkan benda yang menyakiti dari jalan. Ini semua kita akan terangkan dan bincangkan pada pertemuan akan datang insya-Allah. Yang seterusnya, secara mudahnya banyak amalan-amalan
selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan orang beriman adalah orang yang pengikut Nabi, yang tak ikut dia tak masuk beriman. Perkataan Nabi sendiri, banyak amalan-amalan yang merupakan perbuatan amal, Nabi jadikan dia sebagai sebahagian daripada iman. Kalimah iman yang paling tinggi adalah kalimah la ilaha illallah, hadis syu'abul iman, dan yang paling rendah ialah membuang duri dari jalan. Semua itu Nabi namakan sebagai iman, syu'abul iman. Nabi kata al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan juga Nabi kata al-haya'u syu'batun minal iman dan sebagainya. Ini semua berkaitan dengan amalan-amalan, berkaitan dengan amalan. Jadi kalau tengok pada hadis, kalau sampai pada bab bahasa selesai dah. Dan bab bahasa ni ada perbincangan. Sampai pada hadis memang tidak ada ruang untuk mazhab Murji'ah berkata apa-apa. Sebab memang mereka semua sepakat bahawa dalam hadis memang, dalam hadis ayat Quran memasukkan amalan-amalan dalam iman. Cuma mereka, hujah mereka paling besar kata apa? Allah menggunakan majaz. Penamaan iman terhadap amalan-amalan ini adalah majaz. Jadi sebab itulah kaedah majaz ni, kalau dia buka ruang majaz ni, dia semua benda dia boleh dikatakan majaz. Kalau sama macam aku, hakikat tak sama, majaz. Dan itu yang berlaku pun. Sama juga takwil, kaedah majaz takwil sama juga. Kalau sama apa yang disebutkan dalam Quran, hadis sama macam kefahaman kami, jadi maka dihujah-hujahkan, disebarkan surah hafal. Tak sama ni majaz ni. Sebab tu ataupun perlu ditakwilkan maknanya. Ini cara begini memang wujud dalam mana-mana. Penggunaan takwil, penggunaan majaz perlu dilihat pada konteks dan kaedah dan cara yang betul. Sebab tu takwil dalam asma sifat memang tak wujud langsung lah. Dan takwil dalam ni. Kalau takwil dalam bab lain dan sebagainya, untuk menafsirkan sebagainya, yang penting penggunaan kalimah tu betul. Perkataan takwil tak takwil bukan masalah. Tapi kalau menggunakan apa yang Allah sebut dimaknakan dengan makna lain seperti mana yang Nabi faham, sebab tiap-tiap ayat Quran Nabi terangkan apa bezanya. Ada orang tiba-tiba, okey, kita tutup, kita sampai sini dulu, kita buat catatan sampai sini. Minggu depan insya-Allah sambung. Berapa bulan hari ni? 22. Okey, 22 11. Okey. Akidah salaf ialah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ialah akidah yang kita warisi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sampaikan itu yang kita pegang. Bukan bergantung pada kaedah. Kaedah ni ulama mudahkan kemudian. Sebab tu kadang-kadang ada orang kata, dia orang ni tak nak dia orang ni kalau benda hakikat sangat, habis Allah pelupalah. Allah kata Allah lupakan mereka. Kita bukan cerita tentang makna zahir atau sebagainya dengan kaedah, gunakan kaedah macam mereka, tak. Apa yang Nabi faham, yang Nabi tafsirkan, apa yang sahabat faham, itulah yang kita ikut. Cuma kat mana ulama kemudian mudahkan takwil, mana percaya secara hakikat, kalimah hakikat, percaya dengan hakikat dan sebagainya. Ini kalimah-kalimah kaedah-kaedah ulama mudahkan kita faham. Hakikatnya semua bab yang kita bincangkan dalam bab tauhid, kita perlu tengok ayat Quran tu Nabi terangkan macam mana, sahabat terangkan macam mana, tabi'in terangkan macam mana, tabi'in itu yang sebenarnya asas kepada ilmu tauhid. Sebab tu kaedah zaman dulu ulama salaf tak buat pun, sebab mereka bergantung kepada asar, mereka ahlul asar, bergantung kepada dalil-dalil ataupun pandangan-pandangan ulama salafus soleh, apa yang diijma'kan. Mereka tak bergantung pada kaedah. Cuma zaman sekarang, orang zaman sekarang kalau suruh buka hadis dia tak buka, tapi belajar kaedah dia terima. Betul tak? Ada kata susahlah belajar tentang mazhab salaf sebab tak ada kaedah. Kami belajar surat terus senang, ada kaedah. Ada kaedah. Jadi bila nak sangat kaedah, maka wujudlah kitab-kitab ulama buat qawaidul muslah supaya mudahkan kita faham. Buat kaedah tauhid ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Tapi kaedah yang tidak berbeza dengan ayat Quran, semuanya berasaskan Quran. Berbeza pada kaedah kalamiah. Kaedah kalamiah dia tidak meraihkan ayat Quran, dia meraihkan akal. Sebab tu ayat-ayat sifat-sifat yang diterima adalah sifat-sifat yang sepakat dengan akal. Manakala sifat-sifat khabariyah yang hanya Quran beritahu, Nabi beritahu, tapi tak sama dengan logik akal, teori akal yang mereka bawa, mereka tolak tepi. Betul dibezakan antara sifat sama', sifat basar, sifat qudrah dengan sifat wajah, yad sebagainya. Sebab apa?
yang ni masuk akal, yang ni tak masuk akal. Itu yang dikritik oleh ulama. Asasnya akal, bukan asasnya dalil. Walaupun ulama sepakat semua sifat-sifat yang diisbatkan oleh golongan mutakallimin, sama ada Jahmiyah kata Allah wujud, kita tolak ke? Kita tak tolak. Tapi masalah pada Jahmiyah, dia kata Allah wujud tapi tidak bernama, tidak bersifat. Itu yang masalahnya. Datang kepada Mu'tazilah. Mu'tazilah kata Allah Subhanahu Wa Taala tu wujud dan Allah tu ada nama-nama. Kita tolak ke? Tak tolak. Tapi yang kita tolak, Mu'tazilah kata Allah wujud dengan nama-namanya tapi tidak bersifat. Nama-namanya pun tak boleh memberikan makna sifat, tak boleh bermakna, tak boleh diterjemahkan. Maknanya mesti kembali kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita tolak. Itu kebenaran yang ada pada Mu'tazilah. Sebab tu kalau kita nak tengok cara berdebat tentang buktikan kewujudan Allah yang paling kuat, hujah Jaham bin Safwan. Siapa yang berkenalkan hujah dalil tasalsul lawan dengan etis? Jaham bin Safwan, Jahmiyah. Kita tengok pada Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Dialah paling banyak sekali lawan dengan etis. Kalau kita tengok boleh lawan pada, tapi apa yang hak yang dibawa pada setengah tempat, taklah semua cara hujah, tapi yang tidak boleh menyebabkan kita mengiyakan kesesatan yang dibawa pada bab yang lain. Dan begitulah seterusnya. Datang kepada golongan Kullabiyah, mereka hanya terima 7 sifat. Sebab apa? Bagi mereka berselari dengan ilmu akal. Mereka menggunakan hujah tasalsul macam saya bawa dalam kuliah dalam daurah kita pada 2-3 hari lepas, pada hari Sabtu lepas. Macam mana dari tasalsul menunjukkan bahawa Allah mesti wujud. Mesti wujud sebab dengan adanya musabbibul awal ataupun adanya muathir al-awwal. Al-muathir la yata'athar. Kaedah yang mereka bawa. Akhirnya wujud. Lepas tu bila dia melalui kaedah tasalsul tadi, muathir ghairi muta'athir, dia mesti apa? Dia mesti qidam, dia tak boleh. Kalau dia bukan qidam, dia akan ta'athur dengan orang sebelum, dengan yang wujud sebelumnya. Jadi mesti qidam. Dari situ konsep akal yang dibawa isbatkan sifat wujud kerana akal, kaedah tasalsul tadi. Dan daripada wujudnya qidam kerana kaedah akal tadi. Kerana wujudnya muathir ghair mutaathir mesti disifatnya qidam. Ya, dan kerana dibawa sampai mengenali sifat Allah melalui logik akal. Sebab alam ni wujud dengan apa? Dengan alam wujud dengan konsep, dengan kewujudan yang sangat mengkagumkan, sangat hebat. Itu menunjukkan bahawa yang ciptakan alam ini juga orangnya hebat. Contohlah tuan-tuan, kita tengok orang yang cipta handset dengan orang yang buat dia cipta tanah liat bulat. Ini saya punya hasil ciptaan. Bawa masuk dalam pertandingan. Yang satu dia ambil tanah liat, dia bulat-bulatkan, dia letak. Saya buat bola. Satu lagi dia buat apa? Dia buat kucing. Dia buat tanah liat. Okey. Daripada dua tadi, satu tanah liat buat bentuk bola, satu buat bentuk kucing, yang mana menang? Kreatif. Yang mana lebih kreatif? Kucing. Kewujudan apa yang dicipta itu menunjukkan kehebatan ataupun ilmu ataupun kuasa ataupun kehendak pihak yang menciptakan. Okay. Jadi alam yang wujud sekarang, alam yang wujud sangat mutqin, menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sangat berkuasa. Sebab apa? Alam ni banyak benda yang jadi, benda yang sangat hebat dan sangat ciptaan Allah tu sangat-sangat teliti sebagainya. Ini semua dalil akal. Kita tak tolak benda ni. Benda ni asal kita tak tolak. Malah kalau dalam perbincangan bab atheism sebagainya, kita akan gunakan dalil ni juga untuk lawan bersetengah keadaan. Inilah yang digunakan Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau, banyak untuk rad semua kali. Tapi beliau kata, jangan sampai pada part tak masuk akal kalian tolak. Mustahil Allah beristiwa. Sebab apa kalau istiwa begini begitu? Ini tak betulnya. Terlalu mengagungkan akal sehingga kebenaran semua sekali mesti dibuktikan dengan kaedah akal dan teori kami. Ini yang ditolak oleh ulama salaf. Sebab tu kalau tanya balik, adakah ulama salaf ni tolak logik akal? Tak. Adakah ulama salaf tak faham ilmu kalam? Tak. Mereka tolak akal dan juga ilmu kalam. Pada mana? Pada tempat-tempat yang tak kena. Mereka cerita kaji tentang jauhar dengan arat, kaji tentang objek dan sifatnya. Dengan kajian mereka terhadap objek sifat, tiba-tiba nafikan sifat Allah. Allah cakap kami tak terima sebab yang kami tahu kalau sifat mesti ada
sifat mesti berdiri atas zat atau arad mesti berdiri atas jauhar. Maka Allah tak boleh bersifat. Mustahil Allah bersifat sebab kalau ada sifat mesti ada jauhar. Dari mana kaedah kamu dapat tu? Kami cek ni, kami tengok pada air ni. Botol, mana boleh ada botol ni biru kecuali ada botol. Botol tak ada, biru pun tak ada. Itu pula logiknya. Lepas tu saya sebut, saya ulang balik perkataan yang sama yang kita bincangkan lepas. Syekh Utsaimin rahimahullah selalu terangkan benda ni. Beliau terangkan, beliau kata, dan itu logik kamu kata begitu, biarlah kamu belajar Aristotle macam tu, dan kami pun tak nafikan memang sifat berdiri atas zat, tapi tak semestinya. Banyak bahasa Arab dan bahasa dunia mensifatkan sesuatu tanpa ada zat, betul tak? Tanpa ada jisim. Mengisbatkan sifat tidak melazimi jisim. Kuliah yang panjang. Contoh. Mana masa yang panjang. Malam yang membosankan. Malam yang begini, apa lagi sebut? Waktu yang lama. Semua ni benda yang tak ada jisim. Bahasa dunia guna termasuk, tapi kalau ilmu kata kami dah kata ini adalah qat'i. Kaedah kami takkan salah. Ayat Quran beza dengan kaedah kami. Kerana ni dia tahu otak dia sebenarnya dia fokus kepada ilmu fizik saja. Sedangkan ilmu Allah yang Allah cerita akidah tak boleh kita gunakan kaedah-kaedah ini. Sebab tu kaedah apa sekalipun, kaedah mukalam, kaedah sama ada mereka gunakan kaedah tasalsul ke, kaedah tarkib ke, kaedah ta'addud ke, kaedah berkaitan sekalipun, insya-Allah saya akan bentangkan minggu depan di YT San Taklim berkaitan dengan ideologi Jahmiyah dan penolakan ulama terhadapnya. Satu-satu yang mereka bawakan dalil-dalil tarkib sebagainya kita akan fahamkan satu-satu. Nak menunjukkan bahawa ulama salaf bukanlah ulama yang jahil terhadap ilmu kalam. Mereka tak nak langsung orang belajar benda sebab apa? Bawa benda tu, dah tersebar orang ramai yang menolak sifat Allah, tolak banyak ayat Allah hanya kerana menggunakan logik-logik begini. Pengurusi pergi balik. Terima kasih. Okey. Okay, sekadar ini dulu. Semoga Allah jadikan pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang bermanfaat. Sebenarnya masa yang lebih ni adalah masa soalan pengurusi. Pengurusi hantar soalan tadi. Jadi ya, okey, insya-Allah. Kita sampai sini saja. Semoga Allah jadikan pertemuan kita pertemuan yang bermanfaat, yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang berdosa sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima kebaikan tersebut dan mengampunkan segala kesilapan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah pada kita semua untuk lebih baik dari segi dalam ilmu, dalam amal, dari semasa ke semasa, sehinggalah kita dibimbing masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.